Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat menyambut Hari Buruh 2020. Selamat bersiaran bersama sambutan Maya Hari Buruh bagi tahun 2020 MTUC. Saya Arman, hos anda hari ini. Walaupun kita tidak dapat menyambutnya seperti mana biasa akibat daripada COVID-19, adalah amat penting Hari Buruh disambut dengan penuh bermakna bagi memperingati pengorbanan ramai dari golongan pekerja demi mempertahankan hak pekerja. Dalam pada itu, saya bagi pihak rakan-rakan di MTUC ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada wira-wira frontliners kita yang bertungkus lumus berdepan berbagai cabaran dan rintangan bagi memastikan perkhidmatan yang penting demi negara dan kita semua dilaksanakan dengan sempurna. Terima kasih kami kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan kesihatan di hospital-hospital dan di lapangan, kaki tangan kebersihan, pemungut sampah dan bahan buangan, pegawai dan anggota polis, postmen, pegawai dan juga anggota angkatan tentera serta ramai lagi. Pada hari ini, kami telah menyediakan program yang cukup padat untuk informasi kita semua. Harapan kami agar anda semua mendapat manfaat darinya sambil berehat bersama orang yang tersayang. Program hari ini, tuan-tuan dan puan, akan diraikan bersama Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, Presiden MTUC Datuk Abdul Halim Mansor, Setiausaha Agung MTUC Saudara J. Solomon beserta jawatan kuasa Pegawai Utama Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia dan rakan-rakan pimpinan terdahulu MTUC. Tema sambutan Hari Buruh bagi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau MTUC bagi tahun 2020 adalah Pekerja Nadi Negara, Workers, the Heartbeat of our Nation. Dan dengan itu, izinkan saya berkongsi sejarah di sebalik sambutan 1 Mei sebagai Hari Buruh atau Hari Pekerja. Rakan-rakan sekalian, kita meraihkan Hari Pekerja untuk memastikan perjuangan yang penuh dengan onak dan duri bagi memperolehi hak pekerja tidak sesekali dilupakan. Kita meraihkan 1 Mei agar tidak alpa atau leka dengan apa yang dicapai. Sebaliknya, menggunakan hari penuh bersejarah ini untuk memperkasakan semangat juang demi maruah dan hak pekerja. Sejarah Hari Pekerja bermula dengan perjuangan menuntut waktu kerja 8 jam sehari. Pekerja di Amerika Syarikat telah menuntut waktu kerja 8 jam sehari untuk sekian lama. Mereka mengadakan tunjuk perasaan serta perarakan ke arah mencapai tuntutan itu. Tindakan mereka ditentang oleh polis dan juga kerajaan Amerika Syarikat, sekaligus menyebabkan ramai pekerja ditahan, dipukul dan dikenakan pelbagai bentuk penganiayaan lain. Pada 4 Mei 1886, sekumpulan pekerja melancarkan tunjuk perasaan di Haymarket Square, Chicago. Sebutir bom dilontar dan disusuli dengan polis menembak pekerja-pekerja yang berdemonstrasi. Ramai yang terbunuh dan cedera dalam peristiwa hitam di Haymarket Square hari itu. Pada tahun 1889, Persidangan Sosialis Antarabangsa mengisytiharkan 1 Mei sebagai cuti umum tahunan di seluruh dunia untuk memperingati pekerja-pekerja yang gugur dalam kejadian di Haymarket Square, sekaligus meraihkan hari berkenaan sebagai Hari Pekerja Antarabangsa atau Hari Buruh. Adalah sangat penting untuk mengambil maklum bahawa Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO menjadikan waktu kerja 8 jam sehari sebagai konvensyen pertamanya pada tahun 1919. Walaupun banyak negara sudah melaksanakan konvensyen ini, waktu kerja 8 jam sehari terus diperjuangkan oleh pekerja di sebilangan negara tertentu yang masih menolaknya. Hak waktu kerja 8 jam sehari ini bukan menjelma begitu sahaja, tetapi diperolehi hasil perjuangan perit pekerja.
Seperti hak-hak lain, waktu kerja 8 jam ini boleh dinafikan atau dirampas semula jika kita tersasar dari perjuangan. Hari Pekerja adalah untuk mengingatkan diri betapa pentingnya meneruskan perjuangan, menegakkan hak pekerja dan kesatuan yang mewakili kita. Kita meraihkan Hari Pekerja agar kita tidak sesekali lupa bahawa hak-hak ini bukan milik mutlak pekerja atau boleh diambil mudah. Kita semua harus sentiasa mempertahankan hak pekerja dalam apa juga keadaan dan daripada apa juga ancaman. Di Malaysia, kita bersyukur apabila pada tahun 1972, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, mengumumkan bahawa Malaysia akan memperingati 1 Mei sebagai Hari Pekerja dan Cuti Umum. Pengumuman Allahyarham Tun Dr. Ismail itu pada 20 Mei 1972 berlandaskan keikhlasan kerajaan untuk menghargai sumbangan pekerja terhadap pembangunan negara. Pengumuman itu dianggap penting kerana ia bukan sahaja menunjukkan jasa pekerja dihargai, tetapi secara tidak langsung menzahirkan penerimaan kerajaan terhadap Konvensyen ILO yang meluluskan 1 Mei sebagai Hari Pekerja. Satu fakta penting yang mungkin tidak diketahui ramai ialah peranan pejuang pekerja tersohor, Mendiang V. David, dalam pengisytiharan 1 Mei sebagai Hari Pekerja yang diwartakan sebagai Cuti Umum. Mendiang David ketika itu ialah Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja Pengangkutan dari 1958 hingga 1995 dan turut menjadi Setiausaha Agung MTUC dari tahun 1976 sehingga 1992. Bertahun-tahun Mendiang bertungkus lumus berjuang untuk mendorong kerajaan mengisytiharkan Hari Pekerja 1 Mei sebagai cuti umum di Malaysia. Akhirnya usaha Mendiang David berjaya, sekaligus membolehkan kita memperingati 1 Mei sebagai hari cuti awam yang penuh bermakna untuk seluruh warga pekerja. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, marilah kita meneruskan program sambutan Hari Pekerja 2020 MTUC yang bertemakan Pekerja Nadi Negara dengan ucapan dari pemimpin-pemimpin yang akan dimulakan oleh Presiden MTUC, Datuk Abdul Halim Mansor, diikuti perutusan khas oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, dan selanjutnya ucapan dari pimpinan yang lain. Sebagai penutup, kita akan mendengar ucapan dari Setiausaha Agung, Saudara J. Solomon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga Allah memberikan kita perlindungan, moga Allah memberikan kita kesejahteraan, dan moga Allah memberikan kemudahan di dalam perjuangan kita sebagai pemimpin Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam solidariti. Saya, Datuk Abdul Halim Mansor, ingin membuat ucapan sempena menyambut Hari Pekerja 2020. Hidup MTUC, hidup MTUC, hidup MTUC.
Biasanya laungan dan ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin utama Kesatuan Sekerja bergema di pagi 1 hari bulan Mei. Dan kita telah mengamalkan ini dari tahun 1949 apabila mula MTUC ditubuhkan. Berbagai-bagai pemimpin silih berganti mengambil alih pucuk pimpinan MTUC. Tetapi perayaan hari ini pertama-tamanya dalam sejarah perjuangan pekerja, dalam sejarah perjuangan negara, dalam sejarah perjuangan di dunia antarabangsa. Pertama kali kita merayakan Hari Pekerja 2020 ini dalam bentuk maya oleh kerana kita menghadapi peristiwa pandemik COVID-19 yang menentukan beberapa kengkangan, dan yang paling utama sekali ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ini dibuat kerana keselamatan kita sebagai rakyat. Ini dibuat kerana sebagai kita pekerja-pekerja yang menjadi nadi negara. Di sini ingin saya menjelaskan kenapa kita memilih pekerja nadi negara. Kita sebagai pekerja rela apa yang berlaku dengan amat berat kerana kita harus duduk di rumah, tidak bekerja dan melihat kerjasama di antara kerajaan, barisan hadapan dan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk menentukan keselamatan rakyat diutamakan. Demi kerana kekangan-kekangan ini, MTUC masih percaya bahawa kita boleh merayakan Hari Pekerja ini secara maya, yang mana kita akan bersama-sama memberikan ucapan, memberansangkan agar kita dapat membangkitkan semangat solidariti yang ada kepada kita semua yang berjumlah 14 ke 15 juta orang, iaitu lambang kuasa pekerja nadi negara. Sudah tentu kebimbangan utama warga pekerja semasa COVID-19 ini adalah jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, jaminan yang kita boleh mendetakkan rezeki di atas meja untuk orang-orang di bawah tanggungan kita. Di sini ingin kita berterima kasih di atas kerjasama yang telah dilakukan oleh kerajaan. Pertama, sebagai Presiden MTUC, saya dan Setiausaha Agung MTUC amat terharu di atas penerimaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sehari sebelum beliau membuat pengumuman pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat. Beliau mendengar fakta-fakta dan keluhan yang dibuat oleh saya dan saudara Setiausaha Agung. Dan di situ kita melihat bahawa kerajaan telah
mengeluarkan satu perbelanjaan pakej berharga 260 bilion untuk menentukan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjanji tidak ada seorang pun ataupun sekelas atau satu status akan ditinggalkan dari mendapat rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Dan kita telah lihat bahawa pengorbanan ini yang disediakan oleh pihak negara dan kerajaan lebih tertumpu kepada pihak majikan dan pihak PKS, menentukan mereka dapat subsidi gaji untuk membayar gaji kepada pekerja mereka dari serendah RM600 ke RM1,200 kepada pekerja yang digajikan di bawah 75 orang. Di sini kita melihat bahawa kerajaan prihatin dan memerlukan sokongan. Dan kita melihat sebagai MTUC dan pusat pekerja bahawa ketelusan dan keikhlasan kerajaan ini amat kita hargai. Tapi kita amat merasa sedih kerana pihak majikan seolah-olah mementingkan diri sendiri, memohon lebih untuk menyelamatkan diri mereka tanpa menghiraukan bahawa inisiatif yang dikeluarkan ini adalah satu subsidi bantuan yang mana mereka dibantu setelah mereka 10 tahun untung tanpa membayar apa-apa kelebihan daripada keuntungan mereka kepada rakyat dan negara. Di sini saya bermohon kepada pihak kerajaan agar bertegas, agar pihak kerajaan serius menangani segala rayuan yang dibawa oleh pihak majikan jika rayuan itu tidak langsung menunjukkan inisiatif untuk bekerjasama dalam waktu bencana, di dalam waktu menghadapi peperangan, yang mana kita mesti mempunyai satu semangat solidariti dalam semua kategori majikan, pekerja dan kerajaan untuk menghadapi bencana ini. Dan kemudiannya selepas bencana ini reda, kita bangunkan semula bersama. Di sini yang mana kita melihat bahawa pada 2020 ini kebimbangan bekerja bersama keluarga adalah masa depan yang tidak menentu dan gelap. Pihak majikan lebih banyak mahukan pekerja, tenaga pekerja, faedah pekerjaan, semuanya kalau boleh dikurangkan. Dan baru-baru ini pengusaha besar mencadangkan agar kerajaan mengurangkan gaji kaki tangan awam yang sedang berkhidmat di barisan hadapan. Saudara-saudara dan saudari sekalian, di sini kita melihat bahawa terpupuknya semangat kapitalis yang terlalu tebal di dalam masyarakat majikan-majikan di negara ini. Ini amat menyedihkan kerana pandemik COVID-19 ini bukan satu masalah atau bencana biasa dan ia telah dibuktikan yang mana berlaku di seluruh sudut dunia yang menganggarkan melebihi beribu yang telah gugur, meninggal, dan berjuta kes
yang berlaku, yang mana masyarakat dunia juga di Malaysia melalui kerajaan dan Kementerian Kesihatan bekerja keras untuk mencari formula penyelesaian agar kita dapat hidup secara normal semula. Dan ini telah membuatkan banyak perbelanjaan yang dikeluarkan untuk rakyat kita utamakan. Tapi di sini yang kita melihat bahawa majikan akan mengambil tindakan mereka dan pekerja harus menghadapinya. Tetapi kerajaan harus faham bahawa kuasa semuanya di tangan kerajaan dalam menentukan kesejahteraan bersama. MTUC mencadangkan kepada kerajaan bahawa menghentikan segala subsidi dan bantuan kepada syarikat-syarikat atau majikan-majikan dan PKS yang telah melanggar syarat-syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerana dengan cara ini, kita boleh membawa dan menentukan, memberikan garis perundingan agar mereka sedar bahawa tanggungjawab melalui kesukaran dan bencana negara ini adalah tanggungjawab bersama. Baru 3 minggu diumumkan PKP daripada 18 hari bulan Mac dan akan berakhir fasa 4 pada 12 hari bulan Disember. Baru 38 hari ini. Waktu saya merakamkan video ini. Bermaknanya pada 1 hari bulan Mei nanti ialah hari yang menentukan pekerja akan bangkit untuk menentukan bahawa syarikat harus sedar bahawa pekerja bukanlah komoditi, barangan yang boleh diagih, dibuang, kerana pekerja adalah aset, modal insan negara yang mesti dibangunkan, dijaga dan dipromosikan. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, bahawa di sini saya berharap bahawa kita mestilah melihat dalam konteks sebagai satu rakyat, dalam konteks di mana nasib pekerja semuanya di bawah langit Malaysia ini, maupun pekerja itu pekerja tempatan, walaupun pekerja itu tenaga luar, tenaga asing, mereka mestilah tidak ditindas. Mestilah mereka ini tidak didiskriminasikan. Kerana kita mesti faham, mesti insaf, mesti kita tanamkan bahawa semua pekerja di bawah langit Malaysia ini yang mendapat perlindungan undang-undang negara hendaklah dihormati dan hendaklah dijaga dan dibela. Saya dengan ini ingin menjudahi rakaman ini dengan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas segala jasa yang telah ditaburkan oleh pegawai utama MTUC yang dipimpin oleh saya dan Setiausaha Agung Saudara Solomon, biro-biro MTUC, badan-badan tindakan MTUC, wanita MTUC, belia MTUC, bahagian-bahagian MTUC yang mana telah berusaha dengan gigih selama 3 tahun menghadapi berbagai-bagai cabaran
Dan pada tahun 2020 ini cabaran yang baru yang kita terima sebagai cabaran COVID-19 yang mana kita tidak lupa dan kita tetap meletakkan semangat kita untuk mengambil bahagian dalam menentukan, memenuhi kekurangan dan kesejahteraan pekerja. Masalah-masalah asas pekerja seperti keselamatan dan kesinambungan hidup dalam sekitaran krisis COVID-19 harus mendapat pembelaan kerajaan dan majikan. Dan di sini ingin saya jelaskan bahawa pekerja tidak akan bertolak ansur jika syarat-syarat dan garis panduan kerjasama yang ada maupun dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk akta-akta atau peraturan-peraturan dan garis-garis panduan yang terbaru mestilah dipatuhi dan mestilah ditentukan ia menjadi satu daripada platform agar pekerja dan rakyat diutamakan demi pekerja itu adalah nadi negara. Tanpa nadi, matilah ia. Maka Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum, berbilang status pekerja, dan dengan kekuatan yang ada sebagai pekerja dan rakyat, MTUC percaya pekerja adalah nadi negara. Dengan ini saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toce, nandi. Thank you very, very much. Worker solidarity. Hidup MTUC. Hidup MTUC. Hidup MTUC. Saya Datuk Abdul Halim Mansur, Presiden MTUC. Terima kasih. Salam sejahtera kepada warga pekerja di mana juga anda berada. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Kami di Kementerian Sumber Manusia berdoa agar semua pekerja menjaga keselamatan diri dan keluarga sebaik mungkin dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang memberikan impak begitu mendalam di seluruh dunia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga pekerja. Sukacita juga saya ingin berkongsikan tema Hari Pekerja pada tahun ini, iaitu Pekerja dan Cabaran Budaya Norma Baru. Sesungguhnya kita meraihkan pekerja tahun ini dalam keadaan yang amat mencabar akibat pandemik COVID-19, di mana kita mengamalkan langkah-langkah keselamatan seperti penjarakan sosial atau social distancing. Antara cabaran yang dilalui akibat penularan pandemik ini adalah memaksa kita mengaplikasikan dan mempraktikkan norma-norma baru dalam menjalankan tugas kita dalam kehidupan seharian. Walaupun Perhimpunan Tradisi Hari Pekerja tidak diadakan kali ini, Kongres Satuan Sekerja Malaysia ataupun MTUC harus dipuji kerana menganjurkan sambutan Hari Pekerja secara maya yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook. Inisiatif positif seperti ini antara contoh norma baru yang digunakan dalam situasi semasa. Dalam mengarungi wabak COVID-19, saya ingin menegaskan bahawa kesihatan dan keselamatan pekerja sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dalam membuat apa juga keputusan berkenaan pembukaan sektor ataupun perniagaan tertentu. Walaupun pemulihan ekonomi negara amat mustahak, namun ia tidak sesekali boleh melampaui kepentingan nyawa rakyat, termasuk pekerja yang selama ini sentiasa bersama membantu membangunkan Malaysia dengan keringat dan tenaga mereka. Saya amat prihatin bahawa tanggungjawab membela pekerja daripada kesan ekonomi akibat krisis COVID-19 bukan terletak pada bahu pekerja atau kesatuan sahaja. Ia adalah tanggungjawab bersama
yang wajib dipikul oleh semua pihak, iaitu pihak kerajaan, majikan, kesatuan dan juga pekerja. Saya sedar penutupan sementara pelbagai syarikat, tidak kira besar atau kecil, bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, memberi kesan amat mendalam kepada semua pekerja dan keluarga mereka. Kerajaan sudah pun menyediakan bantuan berbilion ringgit kepada pelbagai sektor ekonomi, khususnya perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Harapan kerajaan adalah majikan membalas jasa ini sebaik mungkin dengan membela nasib pekerja, kerana ramai daripada mereka sekeluarga hidup dengan upah yang kecil. Pada Hari Pekerja 2020 ini, saya selaku Menteri Sumber Manusia menyeru pekerja dan majikan bersama-sama dengan kerajaan untuk berganding bahu memperkukuhkan kerjasama sesama kita dalam semangat tripartism tulen untuk kebaikan negara. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada MTUC kerana menganjurkan sambutan Hari Pekerja secara maya. Saya berharap semua ahli-ahli kesatuan tabah meneruskan perjuangan demi memastikan kehidupan lebih bermaruah untuk semua pekerja. Ini kerana sesungguhnya pekerja adalah nadi negara. Hidup pekerja, selamat Hari Pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Majid, Timbalan Presiden MTUC, merangkap Presiden NUTE, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada seluruh staf pimpinan MTUC Pusat serta Presiden Sesagung Kesatuan Gabungan MTUC di seluruh negara. Tentunya suasana sambutan kali ini amatlah berbeza dari yang sebelumnya. Namun, sama-samalah kita mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dalam membantu usaha kerajaan memutuskan rangkaian penurunan wabak COVID-19. Kepada pekerja Barisan Harapan dan frontliners, anda bukan sahaja wira negara, tetapi anda juga adalah nadi pekerja negara. Syabas. Dan kepada pekerja-pekerja yang terkesan dengan situasi pandemik, sama-samalah kita menghulurkan bantuan dan sokongan. Secara sekian, apa juga ujian perubahan, jangan sampai iman dan keyakinan kita berubah. InsyaAllah MTUC akan terus unggul dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Pekerja. Pekerja nadi negara. Stay strong, stay safe, stay united. Dear brothers and sisters, at the outset, let me on behalf of the All Malaysian Staff Union extend fraternal greetings and best wishes to the Labour Day today. I wish to thank the President and Secretary General of MTUC to take the initiative to organize the virtual Labour Day celebration in view of COVID-19 despite the pandemic crisis. Indeed, it is a pleasure to have been part of this event, eventually to facilitate in building fraternal bond among the affiliates in the way forward to protect the interests of the working class. We are aware that Labour Day is history going back to 100 years in serving the workforce in Malaysia. At the moment of celebrating the Labour Day, the trade union movement is facing many challenges which are quite different to that of some years ago. In the past, it was a struggle to protect fundamental rights and better living conditions to workers. However, in the present day, we are required to protect the very job security of workers as a major challenge. The extreme technology advancements due to Industry 4.0 has caused tremendous challenges of sustaining the job security. The critical challenge of sustaining the job security needs to be addressed with the participation of a trade union in the country. As a trade union, we must be prepared to face the challenges intelligently. We need to be united as a strong force to be proactive to face the challenges. I wish to congratulate all union leaders and the members at large for your success in the union. Finally, I am confident with our unity, we would be utmost beneficial
to the entire workforce in the country. I wish every success in your leadership. Solidarity forever. Hidup Pekerja. Good day to us all. Today is a day of appreciation for all workers, and we want to thank each and every one of you who have contributed to the development of our society. Today's Workers' Day celebration is history in the making, as this is the first time we are celebrating Workers' Day virtually. Our heartfelt appreciation goes to the frontline personnel who have risked their lives and who have put their duty above self. You are already a part of the history as Malaysian heroes and heroines. We cannot deny that due to this pandemic war, we have our reservations about the economy, but we will thrive to overcome this, and we will thrive better. Take care of your loved ones, stay home, stay safe. God bless all of us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seperjuangan. Saya Nasrifah binti Sukarni, Pengerusi Jawatankuasa Wanita MTUC, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja-pekerja, terutamanya kepada frontliner yang bertugas demi COVID-19. Pada setiap tahun, kita meraihkan sambutan Hari Pekerja bersama-sama dan berkumpul, tapi berbeza keadaannya pada tahun ini. Walaupun begitu, kita masih terus menyambutnya dalam suasana yang berlainan. Tahun ini merupakan tahun yang paling mencabar, di mana ketika ini kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Majikan dengan rakus terus menindas, mengambil kesempatan kepada pekerja-pekerja ketika perintah kawalan pergerakan, di mana mereka dipaksa untuk mengambil cuti tanpa gaji, pemotongan gaji dan membuang pekerja susulan dari kesan keuangan akibat COVID-19. Di mana nilai kita sebagai seorang pekerja sewenang-wenangnya diperlakukan sedemikian, walaupun kerajaan telah memperingatkan agar majikan tidak berbuat demikian. Marilah kita bersama-sama mempertahankan hak kita sebagai pekerja dan menuntut keadilan demi maruah pekerja. Perjuangan harus diteruskan. Hidup pekerja, hidup MTUC. Brother Halim, Brother Solomon, and sisters and brothers, I am Shoya Yoshida, General Secretary of the ITUC Asia Pacific. This is my great honor to join this year's Labor Day celebration. We are now all in the difficult situation. The COVID-19 pandemic could damage the global economy. But workers are the worst affected group of society. They are losing their jobs and hence their income. Employers cannot afford or are not sufficiently generous to provide any relief, and many workers are not covered by public social protection programs and consequently may be destitute. That's why we need to stand up for them. Workers are the heartbeat of the nation. Solidarity. Warm greetings from Bangkok to the leaders and members of MTUC, especially to Brother Halim and Brother Solomon. I'm very pleased to join you in celebrating the virtual May Day 2020. The socio-economic and labor consequences of the COVID-19 crisis are affecting every aspect of the society and economy, formal or informal, workers or employers. This is a time that the tripartite partners get united and work together to tackle these huge and complex challenges. It is not easy,
because of the unknown nature of these challenges, or because there are few tested and known solutions to this type of unprecedented level of crisis. It is extremely important to keep effective social dialogue as a foundation for policy making and implementation. It is also essential that the fundamental rights of workers are protected and promoted. By doing so, we can recover better and stronger. The ILO has been working tirelessly to assess the impact of the COVID-19 crisis and to provide necessary guidance to the tripartite constituents. On the occasion of May Day celebration in Malaysia, I would like to appreciate that MTUC has been proactively responding to the impact of the COVID-19 pandemic by proposing policy measures to the government, by offering the support and guidance to its affiliates, and by providing humanitarian aid to migrant workers who are hard hit by this crisis. Thank you, MTUC, for your exemplary leadership and your action with compassion. The spirit of solidarity is a key to the success of winning the war against the COVID-19 pandemic. The ILO is earnestly committed to strengthening the partnership with MTUC and other actors of the tripartite partners in Malaysia in order to support the effort towards socio-economic recovery in Malaysia. Working together, I am confident that we will achieve a stronger and more sustainable Malaysia very soon. In solidarity from Bangkok. Please keep safe and stay well. Thank you. MAF mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja di Malaysia. Walaupun kita sekarang berada dalam keadaan PKP, saya berharap semua pekerja bersabar menghadapi cabaran berkenaan, dan inilah masanya untuk kita melihat semula bagaimana kita harus mempertingkatkan kemahiran kita supaya kita mendapat menjadi pekerja yang lebih produktif. Dan juga adalah penting untuk kita sering bekerjasama dengan para majikan dan juga kerajaan untuk memastikan dan membantu majikan untuk tidak sebenarnya mengurangkan pekerja pada masa yang bercabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mei 2020. Tahun ini, sambutan Hari Mei disambut sekali lagi. Akan tetapi, ianya tidak disambut seperti di masa-masa yang lalu. Ini adalah akibat daripada pandemik COVID-19. Para pekerja yang berada di garis hadapan seperti para pemandu, tukang cuci, pembantu am, jururawat dan petugas-petugas yang lain telah dan sedang bekerja bertungkus lumus untuk memastikan orang ramai mendapat rawatan, pengobatan, bekalan, perkhidmatan, bantuan dan sebagainya. Di masa yang sama, ramai pekerja yang hilang pekerjaan, merosot pendapatan mereka, gaji mereka dipotong, tak pasti akan masa depan dan sebagainya. Maka adalah menjadi tanggungjawab kepada pemerintah juga majikan untuk memastikan bahawa nasib dan kehidupan para pekerja ini tidak terjejas. Di masa yang sama, para pemimpin pekerja hendaklah terus berjuang dalam memastikan hak
dan kepentingan para pekerja tetap terjamin. Kekallah bersolidariti. Hidup pekerja. Selamat Hari Mei. Terima kasih. MIF mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja di Malaysia. Walaupun kita sekarang berada dalam keadaan PKP, saya berharap semua pekerja bersabar menghadapi cabaran berkenaan, dan inilah masanya untuk kita melihat semula bagaimana kita harus mempertingkatkan kemahiran kita supaya kita mendapat menjadi pekerja yang lebih produktif. Dan juga adalah penting untuk kita sering bekerjasama dengan para majikan dan juga kerajaan untuk memastikan dan membantu majikan untuk tidak sebenarnya mengurangkan pekerja pada masa yang bercabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Uni Malaysia Labour Centre, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja atau Hari Buruh pada 1 hari bulan Mei 2020. Dan saya doakan semua pekerja-pekerja dan keluarga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ini kita menyambut Hari Pekerja ataupun Hari Buruh 1 hari bulan Mei sangatlah berlainan jika dibanding dengan tahun-tahun lalu, kerana pada tahun ini kita lihat satu pembaruan dengan adanya serangan penyakit COVID-19, maka kita tidak dapat adakan majlis-majlis seperti rapat umum, makan malam dan sebagainya. Dan oleh demikian saya berharap walaupun tidak ada acara-acara seperti berikut tersebut, kita juga perlu teruskan hubungan antara satu sama lain supaya kaum pekerja di Malaysia ini bersatu sama-sama untuk menangani COVID-19 yang telah pun menjejaskan nasib kaum pekerja di Malaysia. Saya yakin dengan perpaduan dan juga dengan solidariti yang ada, kita akan terus berjaya di masa-masa akan datang. Kepada semua kaum pekerja, saya ucapkan selamat Hari Buruh 1 hari bulan Mei 2020. Saya doakan semua tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa sehat dan dirahmati Allah dan diberi kesihatan yang baik. Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Nama saya A. Siwanandan, pengamal perhubungan perusahaan dan mantan setiausaha kewangan. Ini pada 1 hari bulan Mei kita akan menyambut Hari Pekerja. Berhubung dengan Hari Pekerja, saya ingin menekankan di sini bahawa ini adalah life and livelihood. Life bermakna kehidupan dan livelihood bermakna sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan, kita harus mendapat ada pekerjaan. So kita mesti memberi penekanan pada pekerjaan kita dan lebih kepada jaminan kerja kita. Ini adalah tanggungjawab kita untuk pelihara pekerjaan kita dan juga jaga keluarga untuk masa depan keluarga dan untuk kebahagiaan keluarga. Pada undang-undang buruh pun harus dijadikan sebagai progresif dan juga melicinkan dan memudahkan untuk kaum pekerja membawa sesuatu isu dan mantapkan lagi hak kaum pekerja. Dan pada masa yang sama, kita juga mesti memberi penekanan kepada keselamatan dan kesihatan di mana menjadi tanggungjawab majikan untuk membekalkan alat-alat perlindungan seperti face mask, gloves dan alat-alat perlindungan di mana saudara-saudari bekerja. Kalau tidak dibekalkan, tolong beritahu kepada kami dan juga boleh laporkan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Pada masa yang sama, kita harus mengadakan kesatuan di semua tempat kerja. Untuk kesatuan ialah yang membawa kebahagiaan pada kita. Maka meneruskanlah perjuangan kita, mantapkan kaum pekerja dan hidup pekerja masa depan kita. Selamat Hari Pekerja. Salam sejahtera warga pekerja sekalian. Selamat menyambut Hari Pekerja 2020. Tahun ini kita menyambut Hari Pekerja dalam satu keadaan yang berbeza, dalam satu keadaan luar biasa akibat daripada pandemik COVID-19.
Dan tema Hari Pekerja tahun ini, Pekerja Nadi Negara, adalah amat bersesuaian sekali untuk menghayati pengorbanan pekerja dalam pembangunan dan pentadbiran negara yang disayangi ini. Tidak dapat dinafikan pekerja adalah aset paling penting sekali kepada setiap syarikat dan majikan. Pekerja bukan saja bekerja untuk mendapatkan upah daripada majikan, tetapi menyumbang kepada keuntungan berganda-ganda pihak syarikat dan majikan. Tempat kerja adalah tempat di mana seseorang pekerja menghabiskan 2/3 hayat mereka. Tempat kerja adalah tempat di mana nilai murni, budaya dan kehidupan dapat dibentuk. Jadi dalam menangani gelombang yang mencabar ini, majikan harus berganding bahu dengan aset mereka yang paling penting, pekerja, untuk bersama-sama mengharungi saat genting ini supaya kita dapat melihat masa depan yang cerah. Oleh itu, dalam menyambut Hari Pekerja pada tahun ini, sama-samalah kita berdoa supaya cabaran ini dapat dilalui secepat mungkin dan masa depan yang cerah akan kembali seperti yang kita sedia ada. Pekerja Nadi Negara. Terima kasih. Matahari pagi bersinar lagi, bangkitlah pekerja dedikasi, gembeling tenaga sedar diri, berbakti untuk pertiwi. Bertukar rintangan segala derita, kita hadapi tempuh bersama, pegang tangan meterai janji, bertahanlah pekerja. Bangkit semua rakan dan kawan, kita lawan penindasan. Jangan gusar untuk berkorban, pasti jaya perjuangan. Ayo bersama kita membina solidariti obor utama. Serentak bergerak sehati sejiwa, pasti capai cita-cita. Bangkit semua rakan dan kawan, kita lawan penindasan. Jangan gusar untuk berkorban, pasti jaya perjuangan. Ayo bersama kita membina solidariti obor utama. Serentak bergerak sehati sejiwa, pasti capai cita-cita. Solidarity MTUC, Solidarity MTUC. Dear brothers and sisters in the MTUC, my fervent greetings to you all on this special day, 1st of May, Labor Day in Malaysia. Last year, I had the privilege to address you personally. Like the rest of the world, the current crisis has affected all of us. Despite being physically far apart, on this day, I am with you in mind and spirit. On this special occasion, I would like to salute every worker in Malaysia. You are the ones who are in the front line fighting this crisis. You may be the nurse treating the sick, the teacher making sure children learn, the worker in the supermarket making sure food is in stock, the restaurant worker, the farmer, and others. Without you, there is no development. There is no production. On this special day, let the nation know how important you are. You have the right to demand to be treated equally. This is the time. Brothers and sisters, you are the heartbeat of the nation. I wish you all the best. Thank you. Greetings, brothers and sisters. This is David Welch from the AFL-CIO Solidarity Center in Malaysia.
extending solidarity on this very auspicious May Day to the MTUC and to Malaysian workers across the country. Obviously, this is a very, very difficult time. I myself am in Canada, North America right now, unable to return to Malaysia or Indonesia for the moment. And we are all experiencing this challenge, particularly those of us in the labor movement, but more particularly workers in industries where the working conditions are most challenging, where worker rights are being violated throughout, and where support is more necessary than ever. So on this May Day, when all of us are thinking of the most vulnerable, the most in need, many of whom are members of MTUC, many of whom are workers in Malaysia, the American labor movement continues to support Malaysian workers and the MTUC. We look forward to a strong year of solidarity and progress together. But most importantly, when this current crisis is over, we look forward to a resetting of the economic agenda where worker rights are at the forefront, where social justice is at the forefront, and where a new deal for workers, and Malaysian workers, migrant and Malaysian, are at the fore of all policy of the Malaysian government. And we continue to support Malaysian workers and the MTUC in the struggles going ahead. Selamünaleyküm Malezya, selamünaleyküm MTUC. Türkiye'den Memur Sen Konfederasyonu adına Malezya'daki bütün emekçileri selamlıyoruz. Bizler sendikacılar olarak 1 Mayıs'ta hep alanlara çağırdık. Bu 1 Mayıs'ta gelecekte daha güçlü bir emek dayanışması için şimdi evde kal diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emeğin dayanışması, yaşasın MTUC ve yaşasın Malezya diyorum. Sewati from KSDSI Indonesia, labor are the pillar of the national economy. COVID-19 pandemic, many workers lose the job. Labor rights are sacrificed than other matters. Come, labor in the world unite to build great strength and to have to build solidarity. Happy International Labor Day, May Day 2020 in solidarity. Pekerja adalah nadi negara. Selamat Hari Pekerja. Saya Narajan Sundaraju, Setiausaha Agong NUDIW, National Union of Drink Industry Workers, Satuan Minaman. Saya ucap selamat Hari Pekerja 2020 kepada semua ahli-ahli Satuan NUD dan seluruh pekerja Malaysia. Saya dengan ini mengambil peluang ini mengucap ribuan terima kasih kepada Presiden dan Setiausaha Agong MTUC Malaysia kerana banyak dibantu kaum pekerja di rakyat Malaysia dalam masa COVID-19. Saya minta semua stay safe, stay at home and stay healthy. Hidup pekerja, hidup MTUC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfakar bin Muhammad, Presiden Kesatuan Minuman NUDIW, mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua kaum-kaum pekerja di dalam Malaysia dan selamat berpuasa. Syukur Alhamdulillah kita telah akan menyambut Hari Pekerja pada 1/5/2020. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada
kepimpinan MTUC, iaitu Presiden MTUC dan Setiausaha Agung MTUC yang selama ini telah memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama kaum-kaum pekerja di dalam Malaysia ini. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya. Hidup MTUC, hidup NUW. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perjuangan. Saya Rudi Berosli, Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Kelab Semenanjung Malaysia mengucapkan selamat Hari Pekerja. Pekerja, nadi negara. Hidup pekerja, hidup pekerja, hidup pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Samad bin Muhammad Ali, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Kelab Semenanjung Malaysia, mengucapkan selamat Hari Pekerja. Stay at home, stay safe. Bersama kita perangi COVID-19. Terus berjuang, pasti menang. Salam sejahtera, salam perjuangan. Saya Abdul Wahid bin Muhammad Fauzi, selaku Presiden Penang Textile Workers Union, mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada pekerja semua sektor. Walaupun kita semua sekarang menghadapi polemik COVID-19 di serata dunia dan kita bersama bersolidariti untuk menangani isu ini. Diharap semua teman seperjuangan bersabar dan mencari jalan keluar walaupun kehidupan normal kita banyak berubah. Mahu atau tidak, kita terpaksa melalui dengan perkara di luar jangka ini. Anggaplah ia satu pengorbanan. Kepada yang masih ada pekerjaan, bersyukurlah kerana masih ada punca rezeki dan teruskanlah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Jadilah pekerja kreatif dan berproduktiviti. Selamat Hari Pekerja. Salam hormat dan salam perjuangan dari saya, Abdul Wahid bin Muhammad Fauzi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azli bin Abdul Aziz selaku Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Infineon Teknologi Melaka mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh warga pekerja di Malaysia. Pada kali ini, tema untuk sambutan Hari Pekerja kita adalah Pekerja Nadi Negara. Kesempatan ini juga saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh kepimpinan MTUC untuk sesi 2017 dan 2019. Alhamdulillah, sepanjang sesi ini pelbagai latihan dan juga maklumat yang baik telah disampaikan oleh pimpinan MTUC kepada seluruh warga pekerja di Malaysia. Akhir kata dari saya, selamat Hari Pekerja. Salam perjuangan. Hidup pekerja. Hidup pekerja. Hidup pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada Sabah Commercial Employee Union ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga pekerja yang berada di luar sana. Bersama-samalah kita mengganding bahu bekerjasama memperjuangkan hak kita sebagai kaum pekerja. Selain daripada mengutamakan kebajikan pekerja, keselamatan pekerja juga penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan di tempat kerja. Justru itu, dengan adanya ancaman virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa ini, saya menyeru kepada semua warga kerja yang bekerja agar sentiasa mengamalkan kebersihan diri, menjarakkan pergaulan, seperti yang disarankan oleh kerajaan, demi untuk menghindar diri kita daripada terkena jangkitan kuman COVID-19. Bersama-samalah kita membasmi kuman COVID-19 demi untuk memastikan kehidupan kita terjamin. Selamat Hari Pekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan juga kepada seluruh kaum pekerja di Malaysia khususnya. Saya Ahmad Helmi bin Yunus selaku Setiausaha Agong Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia ataupun ringkasannya KSIEW SSM. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada tahun-tahun sebelum ini 1 Mei kita rayakan sebagai Hari Pekerja dan kita sambut dengan penuh meriah. Kita adakan perarakan dan juga perhimpunan yang penuh bermakna dan penuh manfaat. Tetapi pada tahun ini, akibat daripada krisis penularan pandemik virus COVID-19 yang telah melanda bukan sahaja negara kita tetapi di seluruh dunia, maka kita terpaksalah mengubah tradisi yang kita amalkan selama ini. Jadi di mana pada tahun ini Hari Pekerja kita sambut secara maya, secara online ataupun secara virtual. Dan dalam tempoh ini cabaran yang dihadapi oleh pekerja dan juga kesatuan adalah amat berat. Jadi justru itu kita perlulah mempertingkatkan semangat perjuangan, semangat solidariti dalam menempuh segala cabaran yang kita hadapi sekarang. Jadi sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama menjadikan sambutan Hari Pekerja 2020 sebagai pentas untuk menzahirkan kepada semua bahawa pekerja adalah nadi negara dan pekerja juga berhak untuk hidup bermaruah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum dan salam solidariti rakan seperjuangan dalam MTUC. Dengan bertemakan pekerja nadi negara, harapan saya pada sambutan Hari Pekerja tahun ini ialah mendoa agar wabak COVID-19 pulih dan reda agar kita dapat menunaikan tanggungjawab kita masing-masing di tempat kerja. Mendoa agar ekonomi negara pulih seperti sedia kala. Inilah peranan kita pekerja nadi negara untuk memantapkan ekonomi kita yang agak muram kebelakangan ini. Saya juga menaruh harapan agar pemberhentian pekerja adalah di tahap minima. Jika boleh, tidak ada pemberhentian pekerja seperti yang dilaungkan oleh pihak kerajaan. Di samping itu, kerajaan telah memberi bantuan dan subsidi kepada majikan-majikan dalam plan rancangan kerajaan. Selamat menyambut Hari Pekerja 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di mana kita semua sedia maklum, 1 Mei merupakan tarikh keramat bagi pekerja di seluruh dunia. Dengan itu, saya Samsul Azwan bin Mustar selaku Setiausaha Kesatuan Eksekutif EROD ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakyat Malaysia, amnya warga pekerja. Pekerja kuasa perubahan. Stay at home. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam PKP. Saya Nur Mahidi Muhammad Turman, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja EROD, mewakili pekerja-pekerja, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja di tahun 2020 kepada semua warga pekerja. Kami di In-House Union akan menyokong penuh MTUC untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Catherine Jikunan, Setiausaha MTUC Sabah, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua rakan-rakan saya yang beragama Islam
Semoga puasa saudara-saudari diberkati Tuhan. Tahun ini sambutan Hari Pekerja 2020 oleh MTUC yang bertemakan Pekerja Nadi Negara tidak dapat diadakan secara kehadiran rapat oleh para pekerja. Walau bagaimanapun, dengan adanya teknologi canggih sekarang ini, kita masih boleh menyambut perayaan ini dengan mengadakan perayaan secara online pada 1 Mei 2020. Kita tidak akan melupakan sambutan Hari Pekerja ini karena perayaan Hari Pekerja ini adalah lambang perjuangan pekerja di seluruh dunia. Perjuangan yang tidak ada pemutus dan tidak ada akhirnya. Perjuangan pekerja adalah perjuangan kita setiap hari. Kita sadar bahwa pada tahun ini perjuangan kita akan lebih rumit dan mencabar lagi karena pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Syukur kita kerana Allah SWT dapat kita bersama-sama di kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit ucapan dan juga peringatan bersama kepada kita semua, iaitu terutama sekali kepada seluruh ahli-ahli kesatuan gabungan kesatuan pekerja-pekerja dalam perkhidmatan kerani dan bersekutu kerajaan, Amalgamated Union Employee Government Clerical Alliance Services AUGUS, yang berada di seluruh Semenanjung dan juga di Sabah dan juga Sarawak. Saya selaku Setiausaha Agong dan juga bersama-sama rakan-rakan kepimpinan tertinggi AUGUS, Presiden Timbalan Presiden dan seluruh kepimpinan Majlis Tertinggi AUGUS ingin merancangkan ucapan terima kasih kepada semua penyawat-penyawat awam, terutama sekali yang berada di barisan hadapan yang dipanggil sebagai frontliners, terutamanya yang bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti doktor, nurse dan juga kepada pihak-pihak berkuasa seperti polis, tentera, bomber, APMM, pihak berkuasa tempatan dan badan-badan penguasaan, termasuk juga NGO-NGO yang bertugas membantu bersama menangani masalah negara kita, iaitu wabak COVID-19. Sehubungan dengan itu, di kesempatan ini saya selain juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan hadapan tadi, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang teramat juga kepada barisan pertengahan di sebalik frontliners itu, terutamanya pembantu-pembantu tadbir perkerajaan operasi, kewangan, stor, pegawai khidmat pelanggan dan juga grade-grade yang bersekutu dengannya. Kerana mereka ini memang tak nampak di hadapan, tetapi mereka ini cukup berfungsi menyediakan ketetapan bayaran gaji, menyiapkan ketetapan bayaran gaji, tuntutan-tuntutan perjalanan, tuntutan-tuntutan lebih masa dan juga apa saja tuntutan yang selayaknya kita dapat sebagai penyawat awam dalam tempoh PKP ini. PKP yang kita lalui ini adalah PKP peringkat yang ketiga. Walaupun kita agak sukar melalui peringkat pertama, kedua dan juga ketiga, tetapi kita sedang menghampiri sedikit kemenangan, insya-Allah. Kerana ketekunan kita sebagai warga negara Malaysia dan juga sebagai penyawat awam yang kita sentiasa mematuhi apa arahan kerajaan. Saya juga ingin menyampaikan pesanan ini kepada rakan-rakan gabungan kesatuan, terutamanya
di bawah QPEX, di bawah Malaysian Trade Union Congress MTUC, dan juga Public Service International PSI di rantau Asia Pasifik. Di kesempatan ini, mungkin untuk pertama dan juga yang terakhir buat masa ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak yang tak lama lagi, 3 hari, dan juga selamat menyambut Hari Pekerja lebih kurang 9 hari. 9 hari lebih kurang yang kita akan sambut Hari Pekerja pada 1 Mei 2020. Dalam keadaan begini pun, solidariti kita sebagai penyewa awam dan juga pihak pekerja berada di mana-mana dengan mengadakan dengan adanya kaedah kita boleh bersama di dalam media, di dalam WhatsApp web, dalam WhatsApp video dan sebagainya. Dengan cara begini, perkara itu tidak mustahil untuk kita raikan hari-hari yang penuh keberkatan, penuh peringatan kepada kita sebagai penyewa awam. Justru itu, akhir kata daripada saya, kita perlu stay at home, kita jaga kita menghampiri kemenangan insya-Allah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut Hari Pekerja. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, sisters and brothers. We know that Labor Day is in this normal. Nevertheless, I would like to wish all workers in Malaysia happy Labor Day. During this difficult time, employees should be given equal rights and respects on employment. MTC is always behind us and workers must stay strong. We are the heartbeat of the nation. Thank you. Selamat pagi, Manakam kepada semua pekerja di seluruh Malaysia. Dan juga nama saya Selva Durai, Vice President Kesatuan Simen. Saya hari ini ucapkan untuk pada tarikh 1 hari bulan Mei 2020, kita seluruh Malaysia mengadakan Hari Pekerja. Hari Pekerja ini pandangan saya mungkin tidak dapat meraihkan besar-besaran sebab seluruh negara dan Malaysia juga mendapat penyakit COVID-19. Dengan itu saya ada cadangan, iaitu saya minta kepada MTUC Pusat, pegawai Dato' Alin dan Bro Solomon, perayaan Labor Day ini akan mengadakan pada selepas menghapuskan penyakit COVID-19, barulah kita boleh meraihkan Hari Pekerja dengan besar-besaran. Dan juga di sini saya ucap beribuan terima kasih kepada Dato' Alim dan Brother Solomon, General Secretary, sebab sampai masa kini membantu pekerja-pekerja yang banyak syarikat telah dibentikan, beramai-ramai pekerja. So MTUC Pusat, dua pegawai ini bertungus lumus berfight untuk kita semua. Ini tidak boleh kesalahan kepada MTUC, ini kesalahan daripada kerajaan dan juga syarikat. Kerajaan beri longgaran, syarikat terus bentikan pekerja-pekerja teramai. Pada tahun yang lalu-lalu, syarikat semua dapat profit yang terbaik, banyak. Tapi bulan ni sebulan saja COVID-19 dicutikan pekerja-pekerja, mereka katakan kerugian. Dengan itu mereka bentikan pekerja-pekerja beramai-ramai. Ini saya tidak berpuas hati lah. Apa yang longgaran dari kerajaan, syarikat terus bentikan pekerja-pekerja ramai-ramai. Dengan itu kita ke seluruh rakyat, siapa yang bentikan tu, kita mestilah ambil satu tindakan yang tegas. Barulah syarikat-syarikat kerajaan barulah tahu siapa itu pekerja. Dalam Labor Day ini, saya bagi tahu kepada semua pekerja-pekerja nasihat, kita semua bersatu, bertegas untuk mendapatkan semula kerja kepada semua pekerja-pekerja.
barulah majikan tahu dan kerajaan tahu siapa itu pekerja-pekerja. Kalau tidak, kita semua habislah pekerja-pekerja. Dengan itu saya sekali lagi, kalau kesilapan saya berkaitan silap, minta maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Akhtar Ali bin Abdul Ghani selaku Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Kraft Tangan Semenanjung Malaysia. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Pekerja pada semua pekerja-pekerja di seluruh Malaysia. Dari itu, saya mengharapkan agar pekerja-pekerja memberi sokongan pada kesatuan untuk masa depan untuk menjaga hak-hak pekerja. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam solidariti. Saya ingin mengucap selamat Hari Bekerja kepada semua kaum pekerja di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Hidup pekerja, hidup pekerja, hidup MTUC, hidup solidariti. Duduk di rumah, selamatkan ahli keluarga kita. Stay at home, save your family members. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan. Saya Muhammad Hamdan bin Haji Nur Halim, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Elektrik EIW di bawah gabungan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau MTUC. Sempena sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei 2020 bersamaan Hari Jumaat yang disambut di seluruh dunia. Dengan ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pekerja kepada seluruh kaum pekerja di Malaysia. Walaupun sambutan pada 1 Mei kali ini, kita warga Malaysia tidak dapat berkumpul beramai-ramai bersama-sama sebagaimana biasa kerana masih dalam PKP COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia, tetapi kita masih boleh buat melalui video ucapan. Sebagaimana sedia maklum, ketika ini ramai pekerja yang terkesan daripada PKP dan mungkin ada yang hilang pekerjaan. Kita harus bersabar, juga boleh merujuk kepada pihak MTUC untuk mendapat pandangan dan nasihat daripadanya. Dalam masa yang sama, semua kesatuan dan MTUC berusaha dari masa ke semasa untuk menambah baik faedah-faedah dan sistem kerja di Malaysia untuk kaum pekerja. Hidup pekerja, hidup EIW, hidup MTUC. Sekian, terima kasih. Salam solidariti kepada semua saudara dan saudari dalam gabungan MTUC. Saya Tan Eng Hong selaku Presiden NUBE Malaysia merangkap Pengurusi MTUC bahagian Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Pekerja 2020 yang bertema Pekerja Nadi Negara. Di sini saya juga berdoa serta berharap anda dan keluarga anda berada dalam keadaan selamat dan sihat daripada wabak COVID-19. Inilah masa di mana semua pekerja-pekerja hendaklah bersatu kerana pada realiti kami mendapat banyak aduan di mana majikan telah mengambil kesempatan untuk mengeksploitasikan pekerja. Sifat tamak dan kezaliman majikan ini harus dicabar demi periuk nasi dan masa depan anak-anak kita melalui undang-undang yang sedia ada. Marilah kita jadikan sambutan Hari Pekerja sebagai pentas kepada semua bahawa pekerja adalah nadi negara. Hidup MTUC, hidup pekerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidariti, salam perjuangan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan pengiktirafan kepada MTUC sebagai umbrella body
bagi kesatuan-kesatuan sekerja di atas jasa dan sumbangan membela dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di Malaysia. Sebagai pekerja yang bertanggungjawab, kita seharusnya berusaha supaya kita dapat mengurangkan perbezaan pendapat sesama kita dalam memperjuangkan hasrat dan tuntutan demi untuk kebaikan semua pekerja-pekerja. Hari Pekerja tetap disambut walaupun di dalam suasana dan cara yang berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini merupakan pengiktirafan kepada semua pekerja yang merupakan teras kepada penjanaan ekonomi negara. Kekuatan negara sebenarnya adalah kekuatan pekerja-pekerja yang tidak putus-putus menyokong aspirasi negara. Pada sambutan Hari Pekerja bagi tahun 2020 ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada seluruh pekerja-pekerja walau di mana pun mereka berada. Pekerja nadi negara. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidariti, salam perjuangan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan pengiktirafan kepada MTUC sebagai umbrella body bagi kesatuan-kesatuan sekerja di atas jasa dan sumbangan membela dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di Malaysia. Sebagai pekerja yang bertanggungjawab, kita seharusnya berusaha supaya kita dapat mengurangkan perbezaan pendapat sesama kita dalam memperjuangkan hasrat dan tuntutan demi untuk kebaikan semua pekerja-pekerja. Hari Pekerja tetap disambut walaupun di dalam suasana dan cara yang berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini merupakan pengiktirafan kepada semua pekerja yang merupakan teras kepada penjanaan ekonomi negara. Kekuatan negara sebenarnya adalah kekuatan pekerja-pekerja yang tidak putus-putus menyokong aspirasi negara. Pada sambutan Hari Pekerja bagi tahun 2020 ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada seluruh pekerja-pekerja walau di mana pun mereka berada. Pekerja nadi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas di barisan hadapan dan juga mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung demi memastikan kesejahteraan kita. Kesanggupan anda semua dalam bersusah payah menghadapi wabak COVID-19 ini. Saya amat terharu dan menghormati pengorbanan barisan hadapan. Saya mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Selamat Hari Pekerja bagi tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua jurawat yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan tamatnya fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan dan disambung lagi Perintah Kawalan ini sehingga 12 Mei 2020. Saya, Puan Nurliza binti Kasim, selaku pengerusi MNU Cawangan Pulau Pinang, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua jurawat. Ucapan syabas dan terima kasih juga kepada semua jurawat yang masih berdiri teguh sebagai petugas-petugas di barisan hadapan dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Situasi yang dihadapi oleh semua jurawat bukanlah mudah. Banyak cabaran yang perlu ditempuh pada masa ini. Kepada semua petugas-petugas di barisan hadapan, saya mewakili Kesatuan Jurawat Melaya mendoakan agar semua jurawat terus sihat, tabah dan kekal berkhidmat untuk negara tercinta. Selamat Hari Pekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Air Perak, KPPLAP, ingin mengambil kesempatan merakamkan ucapan secara talian. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja pada 1 Mei 2020 pada tahun ini. Saya juga ingin merakamkan rasa syukur dan berterima kasih kerana dapat menyambung rantai perjuangan pemimpin terdahulu bagi melaksanakan tugas yang diamanahkan. Marilah bersama-sama kita, semua penjawat awam, melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi dalam situasi penularan COVID-19 yang menguji setiap yang bertugas. Kita doakan mereka dilindungi dan dihargai oleh semua segenap masyarakat Malaysia maupun masyarakat dunia. Akhir kalam, selamat Hari Pekerja. Salam Ramadan. Stay home, stay safe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razi bin Rahim, Presiden Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Utara Semenanjung Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja. Diharap semua kesatuan terus berkembang maju, berdiri teguh, bersatu hati tanpa mengira kaum untuk memperjuangkan nasib pekerja dan hak pekerja. Walaupun pelbagai rintangan dan liku-liku terpaksa ditempuhi, tetapi kita tetap semangat untuk berkorban bagi masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita. MTUC organizes deliveries of food reliefs during the MCO from the Bangladeshi High Commission to the starving Bangladeshi workers. This is the first ever collaboration between MTUC and a foreign mission in Malaysia. We have over 100 volunteers from MTUC taking turns to deliver the reliefs around Kuala Lumpur and Selangor and other states in Malaysia over the span of 3 weeks, aiding over 3,000 workers in distress today. MTUC as a labour centre places importance on workers' welfare regardless of their nationality. We are utilizing our own extensive network to do this, to assist our brethren who are in distress. While committing into food aid, we also launched some investigation concurrently on the complaints on the workers ranging from unpaid salaries and deplorable living conditions. We wish that the other foreign missions may emulate this model of cooperation with MTUC in future. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perjuangan. Saya Rudy bin Rosli mengambil tanggungjawab tugasan sebagai pegawai koordinasi organizing di bawah kerjasama MTUC dan Solidarity Center. Tugasan ini telah dimulakan pada pertengahan tahun 2019. Di antara aktiviti yang telah menjadi tanggungjawab adalah memberi latihan organizing kepada Kesatuan Gabungan MTUC untuk membantu kesatuan tersebut dalam membentuk pasukan organisasi yang lebih terancang. Tanggungjawab kami juga adalah memberi pendedahan dan kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya kesatuan sekerja di tempat kerja yang mana kami lakukan melalui aktiviti outreach. Kami juga memberi latihan kepada pekerja-pekerja migran mengenai hak-hak perburuhan di Malaysia. Alhamdulillah, setakat ini kami telah berjaya menubuhkan Kesatuan Kebangsaan Pengawal Keselamatan Semenanjung Malaysia. Dan selepas ini kami sedang berusaha untuk menubuhkan Kesatuan Sekerja Pengawal Keselamatan Sabah, Kesatuan Sekerja yang melibatkan pekerja di pasaraya, Kesatuan Sekerja pekerja di tapak perbinaan. Hasrat kami juga adalah untuk membantu mana-mana kesatuan sekerja yang tidak aktif selepas penubuhan. Kami percaya dengan kerjasama anda, semua kita pasti dapat laksanakan. Selamat Hari Pekerja, pekerja nadi negara. Organizing, organizing dan organizing. Sekian, terima kasih. Good morning, respected brothers and sisters.
On behalf of MTUC, I extend fraternal greetings and pay tribute to the 15 million workers in Malaysia and the billions of workers globally on this Labour Day 2020. The deadly COVID-19 has made it impossible for the working class to get together to demonstrate or rally round in commemoration of this Labour Day. COVID-19 has not only prevented gathering, but also caused tremendous anxiety among the working class about their very survival. Come what may, the Labour Day is unique to the working class, and we will commemorate the sacrifices of workers who have protected workers' rights down the line of history in the best possible manner. Therefore, we are privileged to have gathered in heart, although not in person, to commemorate this noble day, together with the workers in Malaysia and world over. The theme of this Labour Day being Workers, the Heartbeat of the Nation, MTUC is committed to fight to uphold the values of workers. Those in essential services such as health, food, banking, refuse collectors, police, army personnel, media, and etc. continue to an enormous service to ensure healing of the virus-infected population and to ensure everyone survives this crisis. Let us together express our sincere gratitude for all of them who work tirelessly, risking their own health and lives for the rest of us to stay at home, unless it is utmost urgent. In the midst of COVID-19 crisis, we realize the value of public sector health services with the noble motto of people's health over profits. Unfortunately, our private sector medical care has remained a low-profile involvement in accommodating the sick that is unable to pay the exorbitant charges. MTUC congratulates Malaysia for having free public sector health services, which even the developed countries are unable to provide for their citizens. MTUC agrees with the Prime Minister when he says that there will be new norms after MCO as a result of impact on COVID-19, which needs to be seriously considered. Only then the policy of no one will be left behind will be a reality, as reiterated by the Prime Minister recently. However, there are certain ministers in the government who are keen in opening up the economy in the midst of this serious pandemic without due consideration to the safety of the workers' health and also undermining the Health Ministry's guidance. All this happened with the ultimate greed to enhanced profitability with utter disregard to human value. We denounce the inhuman actions of employers and those in authority. The stimulus packages offered time and again as focused primarily in sustaining businesses for which the workers' contributions for their own well-being have been utilized. The savings for retirement has been encouraged to be withdrawn for the present day's survival without regard to the misery that they ought to face after retirement. The authorities shamelessly and hypocritically utter contradictory statements. In the beginning, they justified the government's announcement of withdrawals from EPF in its stimulus package. On the other hand, when the EPF fund is eroding due to unprecedented withdrawals, they tend to caution the workers to be mindful of preserving the savings for retirement. Even when companies which insisted in operating their businesses during MCO
in addition to giving approval, the government also exempted these employers from paying for the screening of the workers for COVID-19. And instead, SOCSO has to bear their cost for the screening. SOCSO is bleeding, and yet the government thought it fit to use the fund meant for workers to bail out employers. It is now abundantly evident that both the government and the employers' agenda are to protect the capitalist system for their own interests. Let us all pledge to stop this injustice and demand for the reversal of all adversities exerted upon the workers during the MCO. It is a known fact that ever since the imperialistic attitude and the unprecedented power among the elite class in the run towards unjust enrichment, workers have been brutally booted down at all times. The capitalist system emanating from the greed exploited the poor nations and the working class tremendously. COVID-19 has cost more than 200,000 lives and infected around 3 million people around the world. It had no particular mercy towards the imperialists, neither did it spare those who accumulated huge capital through exploitation. It had no mercy towards the wealthy and demonstrated that however much money accumulated, it could not defeat COVID-19, and that wealth had no value. It is also now evident that the capitalist system has miserably failed the world in its entirety. We do not envy the capitalists accumulating wealth, but we do demand that the wealth earned over the sweat and blood of the workers be equitably shared among those who toil to earn profits. It is necessary because in Malaysia, the workers are neither appreciated nor are they be given due compensation for their contribution and sacrifices. Instead, they are thrown pittance and are expected to be grateful to the government and the employers. For the employers, MTUC wish to remind not to impress to the rakyat that they are philanthropists who have opened up businesses to create employment. As to the politicians who are in the ruling government, MTUC wishes to advise that we did not elect you to be our masters, but rather to serve the rakyat with all the powers and resources given to the government by the rakyat. Prior to MCO, the MTUC appealed to the government that workers are not shortchanged. This was not taken seriously by the government, as what we feared the most, it was happening the very next day the MCO was introduced. Workers are undergoing mental trauma due to COVID-19 pandemic and exploitation from employers, while at the same time, no firm protection from the government. Some irresponsible employers resorted to retrench workers, impose wage cuts, and forced to utilize their own leave under the guise of the COVID-19. Many of the innocent migrant workers who have been toiling over the years to accumulate profits to these employers have been literally left at their fate and destitute, thereby exposing them not only to hunger, but also for the infection of the virus. It was for this reason MTUC has been lobbying with the government to make emergency employment regulation through the Minister of Human Resources in order to protect the workers being discriminated in various forms. And we have also submitted a draft proposal of the EER to the government to facilitate making regulations. Meanwhile, we want to advise workers
that employers can try to retrench you. Employers can try to cut your wages. They can also try to force you to take unpaid leave and etc. They will only succeed if you allow them to do so, and do not blame the government or MTUC. Therefore, join MTUC in our campaign to ensure the Malaysian government introduces the EER for our protection and the future of our family. Workers must realize that unions are not formed to disrupt the business of the company. This has been the propaganda of irresponsible employers to shut the worker union leaders. Every worker in this country, whether migrant or local, must realize that unions are formed to protect your human rights at your workplace, and you are given a fair share of the profit so that you and your family will have a decent and dignified livelihood. By now, workers would understand that all those employers who have been propagating you to work as partners and one family today have ruthlessly abandoned that so-called partnership or family bonding. So it is important for workers to join a union or form a union after the MCO if you are not a member or do not have a union at your workplace. MTUC will certainly assist you in that direction. In Malaysia, there is only 6% of workforce are being unionized due to the various manipulations by the people in power and with wealth. This COVID-19 is going to change that scenario, and we expect the unionization to increase twice the amount by next year. In the meantime, the nature has given the red signal to all concerned to be mindful of humanity. The new norm is that the wealth of the company is not to be determined solely by the capitalists, but be decided in collaboration with the workers. Workers generate profits, and therefore they have the right for an equitable share of the profits. MTUC wants workers to understand this fundamental principle and demand this equitable share. Dear brothers and sisters, MTUC urges the working class in Malaysia to be confident and pledge to renew our commitment to end all forms of exploitation of the humankind. Let us, on this unprecedented virtual Labour Day 2020, resolve to strongly eliminate all forms of exploitation and overcome all challenges facing the working class in Malaysia, and look forward for a new economy where no one is left behind. Stay united in MCO for better future after MCO. Remember, workers are the heartbeat of the nation. Long live MTUC. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung program sambutan kita. Dan kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pemimpin serta tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Tanamkan ke dalam sanubari kita, pekerja, nadi negara. Sekian, terima kasih.